Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Rupanya teruk sangat kerajaan sebelum ini. Itu soalannya. Rupa-rupanya teruk sangatkah kerajaan sebelum ini pimpinan pimpinan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin? Teruk sangatkah? Ini Rafizi bongkarkan, bocorkan berapa teruknya kerajaan yang dulu itu. Tapi sebelum itu, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, mohon kiranya belas kasihan daripada anda untuk tekanlah butang subscribe, like, share dan komen. Join member juga untuk dapat support channel kita ini untuk jadi suara rakyat. Rafizi berkata, macam mana pun keadaan, kita tak akan jadi lebih teruk berbanding ketika Pago jadi Perdana Menteri. Makna kata ketika Pago tu siapa ya? Pago tu kalau tak silap Mahyadin Mak Yassin. Kita makna kata teruk-teruk macam mana pun, yang paling teruk dalam sejarah pada ketika ini pentadbirannya ialah Mahyadin Mak Yassin jadi Perdana Menteri. Wah, ini memang mengejutkan ini. Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli menyindir Muhyiddin Yassin hari ini dengan berkata pencapaian kerajaan sekarang tidak akan menjadi lebih buruk daripada ketika ahli Parlimen Pago itu mentadbir negara Malaysia. Dia kata selepas Muhyiddin mencadangkan agar kerajaan menyediakan pakej rangsangan ekonomi dan memperuntukkan 100 bilion sehingga 200 bilion di dalamnya. Pakej rangsangan apa lagi pula ni? Okey, saya fikir apa yang disebut oleh Mahyadin Mak Yassin ini ada betulnya juga. Ada betulnya juga, tetapi kita harap-harap kerajaan sekarang ini kalau menyalurkan inisiatif ini perlu berintegriti. Haruslah. Okey. Perlu berintegriti, jangan pula meniru jana wibawa. Okey. Walaupun inisiatif jana wibawa itu, okey, bye. Saya ingin ucap dulu bye-bye kepada anak-anak. I love you all. Kita jumpa lagi, bye. Okey. Walaupun sebenarnya jana wibawa itu sangat-sangat baik dan perlu dicontohi, tetapi pelaksanaan dia itu jangan dicontohi ya. Rafizi menyifatkan cadangan itu akan memberi beban tidak wajar dan masih boleh berada dalam keadaan baik tanpa pakej rangsangan. Saya fikir Malaysia sudah semakin okey. Kalau ada pakej rangsangan pun okey. Kalau tiada pakej rangsangan pun mungkin okey juga. Yang penting ekonomi mesti berjalan. Jangan ditutup ekonomi kita. Berdasarkan kepada unjuran prestasi ekonomi sekarang, InsyaAllah kita tidak akan menjadi lebih teruk daripada semasa Pago menjadi Perdana Menteri, kata Rafizi Ramli. Aduh, apa jadi dengan Malaysia waktu itu? Katanya kalau contohnya kementerian mengambil hutang sehingga 100 bilion ke 200 bilion seperti yang disebut oleh Pago, kita mengambil hutang dalam suasana kadar faedah antarabangsa lebih tinggi sehingga 40 bilion setiap tahun semata-mata hanya untuk membayar hutang, katanya. Wow, kalau begitu janganlah. Bayangkan saja kalau kita punya hutang
hanya untuk bayar faedah sejak 40 bilion. Oi, jangan. Kalau begitu jangan. Masalah tu nanti. Apa-apapun saya pikir kerajaan adalah dia punya strategi bagaimana untuk melaksanakan ekonomi yang mampan, ekonomi yang dapat berkembang, ekonomi yang taklah teruk macam ketika Paguh jadi Perdana Menteri. Selepas itu Muhammad Sahar Abdullah daripada BN Paya Besar menyuarakan kebimbangannya kepada Rafizi bahawa perbelanjaan kerajaan tidak memadai. Rafizi kemudian menegaskan bahawa belanjawan 2023 adalah belanjawan terbesar dalam sejarah Malaysia negara. Maksudnya kerajaan telah berbelanja. Tidak timbul soal kerajaan tidak berbelanja. Yang penting ialah kerajaan berbelanja secara berhemah dan dapat nilai yang terbaik. Bukannya berbelanja dengan hutang secara buta, kata Rafizi. Saya setuju. Jangan duk belanja saja dengan berhutang. Tapi biarlah berbelanja dengan berhemah, dengan bijak. Belajar dari kesilapan yang dulu. Kerajaan akan terus berbelanja besar, tetapi tidak semata-mata untuk mendapat sokongan rakyat. Mengambil hutang besar supaya Perdana Menteri nampak popular, katanya. Rafizi berkata kerajaan akan berbelanja untuk mengatasi defisit fiskal pada tahap bahaya yang akan turut memberi kesan kepada hutang yang akan diambil kerajaan di masa akan datang. Dia berkata jika kerajaan tersasar daripada sasaran defisitnya, ia bermakna penarafan hutang adalah lebih tinggi. Okey juga cadangan daripada Mahyadin Mak Yassin itu, iaitu 100 bilion itu, 200 bilion. Tetapi tidak bolehlah dilaksanakan dengan hanya membabi buta tanpa membuat kajian dulu. Terutama kalau betul Rafizi kata kita perlu bayar lebih 40 bilion faedah, saya fikir tak relevan lah. Bahaya tu. 40 bilion itu kalau diberi kepada rakyat, banyak itu. Banyak betul. Kalau diberi kepada negeri Sabah, itu akan dapat membantu pembangunan di Sabah dengan luar biasa. Daripada membayar faedah, lebih baik tahan hati dulu. Tanya juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bukan gila famous, bukan gila sokongan. Dia tetap laksanakan yang betul, bukan ada udang di sebalik ni. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.